Alright. Okey, ini adalah contoh kepala surat. Okey, contoh kepala surat. Dan juga contoh memorandum yang ada di USM. Ini kita ambil contoh daripada Jabatan Pendaftar. Lihat ya, kita ada logo USM dan kita ada maklumat komunikasi di sebelah kanan. Di sebelah kanannya. Maklumat komunikasi itu merangkumi maklumat alamat dan juga email dan juga nombor telefon. Tak nampak jelas sangat di situ. Tapi perlu ada maklumat komunikasi, alamat dan juga nombor telefon, email ataupun website. Okey. Ini adalah susunan yang saya sebutkan tadi. Tapi ini lebih jelas. Ini lebih tersusun. Di mana kita ada rujukan dan juga tarikh. Kita ada nama dan juga alamat penerima. Kita ada kata panggilan hormat dan juga sapaan. Tajuk. Isi kandungan surat. Kemudian kita ada penutup. Kemudian kita ada saya yang menjalankan amanah. Kemudian ada tantangan pengirim. Nama, jawatan. SK, SKB, initial penulis. Apa semua ni? Saya akan terangkan nantilah. Tapi anda tengok dulu rangka dia. Rangka surat. Mesti ramai yang tak tahu kan SK tu apa? Salinan kepada. Ada penjelasan dia. Right. Kemudian surat saya sebut tadi perlu ada muka surat. Ini cara menulis muka surat yang betul sebenarnya. Perlu ada diletakkan di bahagian bawah. Nombor muka surat. Sekiranya itu muka surat yang kedua. Kemudian anda perlu carry tajuk surat tersebut ke muka surat yang kedua. Dan anda perlu letakkan nombor muka surat yang ketiga. Jadi maksudnya dia ada orang kata bersambung lah. Jadi tak adalah nampak. Maknanya nombor 1, nombor 2, nombor 3. Maknanya orang tahu. Dia ada. Mana tahu kadang-kadang ada terlepas satu helaian surat. Jadi ini membantu kita nak track surat tu ada berapa helai dan sebagainya. Okey. Okey, tadi kita sebut tentang panggilan hormat. Panggilan hormat dan juga kata sapaan. Ada satu pengeliling yang kerajaan telah keluarkan. Jadi kita boleh rujuk sebenarnya panggilan hormat diraja, panggilan hormat untuk jawatan, panggilan hormat untuk para penerima darjah kebesaran persekutuan, panggilan hormat untuk keturunan sekiranya ada, panggilan hormat untuk ahli agama, untuk ahli akademik, untuk ahli badan beruniform dan sebagainya. Jadi ini ada dalam surat pengeliling. So, arahan penggunaan panggilan hormat dan kata sapaan ni sebenarnya, sebentar ya, saya share. Okey. Okey, kalau mengikut pekeliling, ini adalah susunan dia. Pertama, kita akan mulakan dengan panggilan hormat dia, apa? Kemudian sekiranya dia ada gelaran kebesaran, apa? Gelaran akademik, sekiranya ada. Kemudian baru gelaran keagamaan. Itu susunan dia. Okey, contoh. Okey, contoh. Nak contoh apa? Okey, panggilan hormat untuk Perdana Menteri. Siapa boleh jawab? Panggilan hormat untuk Perdana Menteri. Yang berbahagia ke, yang berusaha ke, yang berhormat ke? Boleh? Yang amat berhormat. YAB. Bagus. Sekiranya ahli, kita katakan sekiranya menteri ataupun ahli Dewan Rakyat. Apa panggilan hormat bagi menteri ataupun ahli Dewan Rakyat yang berhormat? Bagus. Okey. Okey, katakan Ketua Polis Negara. Ketua Polis Negara. Apa panggilan hormat bagi Ketua Polis Negara? Peguam Negara, Ketua Setiausaha Negara.
Ini penting ni. Mungkin anda akan gunakan panggilan-panggilan ni. Tapi jangan risau, di akhir nanti training saya akan bagi sumber rujukan tu, anda boleh download sahaja untuk anda rujuk. Di sana semua lengkap. Ya. Jadi kita brainstorming sahajalah. Okey, kalau untuk masih ada lagi yang tak dapat jawab dengan betul. Kalau ketua setiausaha negara, peguam negara dan juga ketua polis negara, apa panggilan hormat kepada ketiga-tiga jawatan itu? Yang berbahagia, Datuk. Yang berbahagia. Okey. Okey, bagus. Bagus, ada yang dah jawab dengan betul. Okey, bagus. Right. Kemudian. Okey. Okey ya. Okey, kita test satu lagi. Yang di Pertuan Agong. Oh, maafkan saya. Yang di Pertuan Agong. Panggilan hormat bagi yang di Pertuan Agong. Seri Paduka Baginda. Ya. Bagus. Okey, untuk di Pening pula. Yang di Pertua Negeri. Yang di Pertua Negeri. Untuk Pulau Pinang. Ya, bagus. Muhammad Haziq. Aktif Muhammad Haziq. Terima kasih. Alright. Jadi ada banyak lagi lah panggilan hormat kurniaan darjah kebesaran. Itu ada banyak. Dia ada Tan Sri, Datuk Seri, Datuk dan sebagainya. Anda boleh rujuk nanti pekeliling yang ataupun pekeliling lah yang saya akan kongsikan nanti. So, itu sangat-sangat penting anda ada that knowledge sebelum anda buat surat. Itu yang penting. Okay. Alright. So, ini kalau mengikut pekeliling. Bagaimana pula sekiranya sapaan atau panggilan hormat di USM? Dia ada sedikit perbezaan. Kenapa saya kata berbeza? Kalau anda lihat, tidak mengikut format pekeliling tadi. Kerana apa? Dia akan dimulai dengan panggilan hormat. Tak apalah, panggilan hormat. Contohnya, sekiranya ada datuk, dia akan bermula dengan yang berbahagia. Sekiranya ada datuk saja, anda perlu tahu, perlu ada yang berbahagia. Kemudian, dia tidak diikuti dengan gelaran kebesaran macam pekeliling tadi. Anda tengok tadi, kalau mengikut persekutuan, dia dimulakan dengan gelaran kebesaran terlebih dahulu, barulah gelaran akademik. Namun di USM, gelaran akademik terlebih dahulu, kemudian gelaran kebesaran, kemudian sekiranya ada gelaran keagamaan. Boleh diletakkan. Okey, contohnya kalau di USM, kita ada yang berbahagia sebab dah dapat gelaran kebesaran, Datuk. Jadi kita letakkan ke nombor 3. Tetapi gelaran akademik profesionalnya, profesor, perlu diletakkan terlebih dahulu. That's why kita jangan kata, silap lah USM ni tak ikut macam persekutuan. Jangan silap kerana memang inilah standard formatnya sekiranya kita nak menulis panggilan hormat di USM ataupun di peringkat untuk ahli akademik. So sekiranya ada haji boleh letakkan di ujung. Okay. So yang berbahagia Profesor, Datuk, sepatutnya ada doktor di situ. Doktor, haji, sekian-sekian. Contoh. Ini contoh. Boleh dapat? Okey, ini contoh sapaan di Universiti Sains Malaysia. Kita ada yang berbahagia Profesor Datuk Seri, Puan Sri Doktor. Anda cari dalam directory USM ada. Yang bahagia Datuk, Datin, yang berusaha Profesor Doktor. Anda tengok ya, walaupun profesor sama tetapi dia tidak ada gelaran kebesaran, maka dia akan kita gunakan yang berusaha, bukannya yang berbahagia. Okey, sekiranya Profesor Madya Doktor, kita guna yang berusaha. Dan yang paling common di USM, kita gunakan Tuan Puan lah. Itu yang standard. Okey. Okey, kita masuk kepada konten apa yang kita nak belajar hari ini. Okey. Tarik nafas dulu, seminit 2. Okey. Okey, tadi saya sebutkan kepala surat ataupun letterhead.
Jadi muka surat pertama mestilah ada letterhead. Jadi muka surat kedua tak perlu ada letterhead. Jadi ada orang yang mengikut peraturan sangat, jadi muka surat kedua, muka surat ketiga semua dia letak letterhead. Tidak perlu. Hanya muka surat pertama sahaja menggunakan kepala surat yang telah ditetapkan ataupun mengikut standard yang ditetapkan oleh sesebuah organisasi ataupun persatuan. Okey. Letterhead tu perlulah mengandungi nama agensi tersebut, alamat, nombor telefon, nombor faksimili dan juga laman web. Ini yang telah digazetkan dalam perkeliling. Okey. Okey, faham yang ni? Okey. So, nanti ada gambar rajah sedikit saya akan tunjukkan. So, kemudian kita ada juga nombor rujukan. Nombor rujukan surat hendaklah dicatatkan di ruang atas sebelah kiri surat. Dan dikandungkan mengikut fail yang berkenaan. Saya sebutkan tadi, kenapa perlu dibuat mengikut fail yang berkenaan adalah bagi tujuan rujukan, pengesanan dan juga penyimpanan. Itu yang paling penting. Jadi, sebelum anda buat surat, anda tanya dulu, fail mana ni? Anda tanya kat setiausaha anda tanya dekat pasukan anda tanya, dalam persatuan tu perlu ada fail. Sebab anda yang YDP baru ni, yang baru dilantik, anda check sebab banyak yang sebelum ni tidak ada rekod. Jadi bila kita nak semak ataupun kita nak rujuk, tidak ada bahan rujukan tersebut. Ini perlu ada. Kemudian tarikh. Okay, tarikh surat hendaklah dicatatkan di ruang atas sebelah kiri surat di bawah rujukan tadi. Maknanya di atas sekali nombor rujukan kami, kemudian di bawah tu perlu diletakkan tarikh. Dan selalunya ruangan tarikh perlu dikosongkan dan perlu diisi oleh pegawai yang akan tanda tangan surat tersebut. Selalunya kita dah tulis siap-siap lah. Ada juga yang dah print siap-siap tersebut sebab ada setengah ketua jabatan yang mudah maksudnya orang kata kita dah tahulah maknanya memang kita nak hantar surat tu. Kita dah tahu dah ketua jabatan pun dah boleh on time untuk ni, jadi kita boleh terus saja print di atas kertas. Tapi ada juga yang kita kosongkan lebih mudah supaya kita tidak membazir kertas. Kadang-kadang kita terlambat sedikit, mungkin ada perkara-perkara yang perlu dirujuk, keputusan-keputusan yang perlu dibuat, jadi kita tinggalkan dahulu, kosongkan dulu bahagian tarikh. Alright. Kemudian kita ada nama dan juga alamat penerima. Nama dan alamat penerima ni juga diletakkan di bahagian kiri surat. Anda akan tengok nanti, kita akan tunjukkan semuanya di bahagian kiri surat. Mengikut gelaran rasmi jawatan, sama ada ketua agensi ataupun ketua jabatan, di bawahnya ada alamat rasmi dan juga sekiranya anda berhubungan dengan pegawai di bawah ketua tersebut, anda boleh letakkan untuk perhatian nama pegawai. Alright. Contoh, anda nak hantar ke jabatan ataupun ke pusat pembangunan hebat. Anda hantarkan kepada gelaran rasmi jawatan pengarah pusat pembangunan hebat, tapi anda nak berurusan dengan saya contohnya untuk perhatian saya. Katakan surat tu untuk memohon kelulusan sekian. Contoh. Itu contoh. Okey. Boleh faham yang tu? Nanti kita akan buat simulasi jelas sikit. Okey, nama dan alamat. Saya ulang balik ke ni? Okey, ni ulangan. Okey. Bagi surat yang mempunyai bilangan penerima lebih daripada satu pihak, senarai edaran perlu digunakan. Kadang-kadang kita nak buat jemputan yang mempunyai alamat penerima yang ramai. Lebih daripada satu. Ramai itu lebih daripada satu. Jadi kita gunakan format seperti senarai edaran. Huruf besar, tidak perlu anda tulis nama dan alamat penerima satu-satu. Boleh ditulis seperti senarai edaran. Kemudian, bila dah senarai panjang tu, dia ada lampiran kan? Dia ada lampiran, anda hanya perlu beri surat tersebut kepada penerima tu yang ada nama dia saja. Tak perlu hantar. Kalau ada 5 muka surat edaran tu, 5-5 anda hantar kepada penerima. Tak perlu. Anda perlu hantar satu saja yang mengandungi nama penerima. Ini kedudukan seperti senarai edaran ni diletakkan di sebelah kiri.
Mengikut panggilan hormat penerima lah ataupun kata sapaan. Dan selalunya anda perlu jelas di sini dan juga berhati-hati. That's why saya bagi tahu di awal tadi, anda perlu tahu gelaran ataupun kekanan pangkat senarai anda supaya anda menyusunnya daripada awal hingga ke akhir senarai mengikut kekanan. Maksudnya paling senior. Kemudian akhir sekali barulah yang paling junior lah. Kita panggil macam tu lah, paling senang. Contohnya pengarah terlebih dahulu, barulah pegawai. Katakan macam saya, penolong pendaftar kanan. Lepas tu barulah penolong pendaftar. Contoh. Contoh. Mengikut kekanan pangkat. Okay. Boleh? Jelas Ya, tengok feedback sedikit. Jelas tak? Sebab saya kena buka ruangan chat ni. Sekejap Okey, jelas tak? Jelas Jelas. Simple saja hari ni. Saya nak anda faham. Dan anda kena buat simulasi nanti Anda kena buat simulasi bersama-sama dengan saya nanti. Okey, jelas. Right. Okey, terima kasih. Okey. Okey. Kemudian, kita ada panggilan hormat dan juga sapaan. Tadi saya dah kongsikan kepada anda panggilan hormat dan juga sapaan dalam perkeliling yang kita memang dah ada. Jadi, yang standard kita akan mulakan surat rasmi kita dengan tuan puan. Tuan puan. Kalau surat tu khusus, kita gunakan gelaran kebesaran dia. Contoh, tadi sekiranya dia tidak ada gelaran kebesaran, kita mulakan saja dengan tuan atau puan. Sekiranya mempunyai gelaran kebesaran, kita mulakan dengan ikut namanya. Yang berbahagia Tan Sri, yang berbahagia Datuk, yang berbahagia Datuk Sri dan sebagainya. Begitu juga bagi surat kepada orang awam. Sekiranya orang awam tersebut, selalunya businessman dan sebagainya, dia ada gelaran kebesaran, dia ada datuk di hadapan. Jadi kena letak yang berbahagia. Boleh Okey, ni standard lah. Saya rasa mudah saja ni. Kita nak kurangkan kesilapan sahaja. Okey. Kemudian tajuk dan perkara. Okey. Ini ada juga saya tengok dalam surat yang anda bagi, pelajar-pelajar buat, ada juga sedikit kesilapan. Sebenarnya surat memang perlukan tajuk dan dia menggambarkan kandungan surat. Jangan kandungan surat cerita lain, tajuk dia lari jauh. Jadi tak sampai maksud tu. Guna perkataan-perkataan yang ringkas. Permohonan menggunakan dewan seminar contoh. Macam tu. Atau apa jemputan menghadiri seminar kebangsaan sekian-sekian. Guna ayat yang ringkas dan mudah yang boleh difahami. Tapi perlu diingat satu surat hadkan satu tajuk saja. Janganlah letakkan banyak tajuk, dia akan jadi keliru nanti. Sama juga dengan proforma jawapan. Siapa tahu tentang proforma jawapan, maknanya surat maklum balas. Kita kadang-kadang bila kita bagi surat untuk contohnya kehadiran, kita ada satu borang lagi ataupun surat jawapan, kita panggil proforma. Borang proforma. Jadi bila borang proforma tu tajuk yang sama hendaklah digunakan. Jangan bubuh tajuk lain. Dia tidak sync nanti dengan surat yang kita bagi. Okey. Cara menulis tajuk. Tajuk tu semua mesti dalam huruf besar. Perlu di bold. Siapa tahu bold? Mesti semua tahu bold tanpa noktah. Tu contoh dia. Tajuk dalam huruf besar. Huruf perlu di bold tanpa noktah. Okey? Okey. Kemudian, isi kandungan. Alright, isi kandungan surat ni hendaklah dimulakan, selalunya dia ada pembukaan. Selalunya kita nampak apa? Ditulis dengan segala hormatnya saya merujuk perkara di atas. Dengan hormatnya saya merujuk surat tuan bilangan sekian-sekian. Kita boleh tulis juga, kita rujuk, kita panggil apa rujukan surat dia. Nombor rujukan dia tu, kita tulis balik. Dengan hormatnya saya merujuk surat tuan sekian-sekian-sekian. Nombor rujukan sekian-sekian. Boleh juga. Untuk pembukaan, jangan kita letak nombor. Selalunya ada juga yang letak nombor ni. Untuk pembukaan ataupun perenggan yang pertama ataupun ayat yang pertama tak perlu letak nombor. Maksudnya perenggan pertama dan juga perenggan akhir yang telah digazetkan dalam perkeliling tidak perlu letak nombor. Tapi isi kandungan
Selepas daripada pembukaan tu, dimulakan dengan nombor apa? Nombor 1 ke nombor 2? Selepas kita tulis dengan hormatnya saya merujuk perkara di atas. Next perenggan tu kita terus tulis nombor 2. Nombor 2. Itu sistem penomboran dan juga perenggannya. Okey, saya note kat situ baris pertama tidak perlu dinomborkan. Perenggan bermula dengan perenggan kedua dan yang seterusnya, dan selepas nombor perenggan perlu di tab sekali. Perlu di tab sekali. Jangan rapatkan, maksudnya tab tu macam ada jarak ataupun ruang antara perenggan pertama dengan perenggan kedua. Okey, ingat simple sahaja yang ni. Okey. Kemudian last sekali, pengakhiran surat ataupun penutup. Setiap surat hendaklah diakhiri dengan sekian terima kasih ataupun sekian. Kerjasama dan juga perhatian Tuan dalam hal ini amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih. Selalunya kita letak begitu. Kemudian bawah ni kita letak sekian. Sebab di atas kita dah sebut terima kasih. Ucapan terima kasih. Jadi bawahnya sekian sahaja. Tak perlu ulang 2 kali sekian terima kasih. Tidak perlu. Dan cogan kata. Kita nampak selalu dalam surat-surat rasmi kerajaan kita tulis berkhidmat untuk negara. Ini cogan kata yang telah digazetkan lah dalam perkeliling. Cogan kata. Berkhidmat untuk negara. Kalau orang kata apa? Cogan kata. Diikuti dengan telah diubah ni, dulunya saya yang menurut perintah ke apa dulu yang lama lah. So sekarang ni saya yang menjalankan amanah. Bawahnya kemudian kita tulis nama. Semua ini ditulis di sudut sebelah kiri bawah surat. Sebelum ruangan tanda tangan pegawai yang berkenaan lah. So nama pegawai tersebut perlu ditulis juga dalam huruf besar. Saya tak lupa nak tulis di situ. Perlu di bold dan dalam kurungan. Saya ulang semula. Selepas kita ucap sekian terima kasih, kemudian berkhidmat untuk negara, kemudian yang terkini teruslah saya yang menjalankan amanah. Di bawah berkhidmat untuk negara tu saya yang menjalankan amanah. Kemudian nama pegawai. Nama pegawai ditulis dengan huruf besar, bold, dalam tu dan dibraketkan. Boleh faham? Kemudian perlu ditulis juga jawatan dan juga jabatan lah selalunya. Sekiranya di atas tu ada dah maklumat komunikasi, tak perlu ditulis lah di bahagian bawah maklumat komunikasi. Kadang-kadang spesifik lah kan maklumat komunikasi bagi yang pegawai yang menandatangani surat. So perlu diletakkan jugalah nombor telefon dan juga email untuk rujukan penerima. Boleh, setakat ni ada berapa tadi? Mari kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 perkara asas. Anda dapatkan yang ni dulu. Dapatkan yang ni dahulu. Untuk buat surat. Kalau kita semak balik, tadi saya ada sebutkan format dia apa? Kita gunakan font Arial. Size font 10 ataupun 11. Jarak dia single spacing. Kedudukan teks justified. Itu yang anda perlu ingat lah. Mungkin saya kena letak nanti di slide ni. Tapi ada dah slide yang sebelum ni. Okey, boleh? Setakat 9 item tu boleh? Kita check. Boleh? Jelas? Okey, terima kasih. Boleh, boleh. Jelas. Sebab saya nak minta anda buat nanti. Okey, boleh. Terima kasih yang bagi maklum balas. Right. Okey. Oh, 10. Sorry, maafkan saya. Ada 10. Lampiran tadi kita lupa sebut. Muka surat dan juga lampiran. Jangan lupa setiap surat perlu ada muka surat. Sekiranya lebih daripada satulah. Tengok nota saya. Bagi surat yang mengandungi lebih daripada satu muka surat seterusnya hendaklah dinomborkan secara berurutan. Lampiran yang disertakan bersama-sama surat hendaklah dilabelkan di bahagian atas sebelah kanan. Surat di belah atas sebelah kanan. Contohnya yang selalu ditulis lampiran 1, lampiran A.
Ni yang simple lah, yang mudah. Bila dalam surat tu bersama-sama ini, saya sertakan dokumen berkaitan di dalam lampiran A. Dan ia perlu selaras lah dengan label yang kita tulis dalam surat tersebut. Ya. Dan ini juga nota yang penting, tajuk lampiran dalam surat mestilah selaras dengan tajuk di lampiran. Yang tu. Okey. So 10 perkara. Boleh tak anda tulis sekejap, ambil masa 1-2 minit supaya kita cepat ingat. Daripada awal tadi, kepala surat, nombor rujukan, saya bagi masa 1 ke 2 minit untuk anda tulis balik. Sebab kalau program depan ni kita akan buat simulasi. Tapi disebabkan program online, saya kena minta juga anda tulis. Tulis. Sebab ilmu tu diikat dengan kita menulis. Baru kita mudah ingat. Okey. Boleh ambil masa sikit tulis. Siapa yang rajin tulis di ruangan chat. Siapa yang nak tulis di buku sendiri pun boleh. Silakan anda tulis. Okey. Okey, kemudian ada perkara penting lagi di bawah ni saya nak ceritakan. Selalunya selepas tanda tangan pegawai, dan juga maklumat komunikasi yang diberikan, kita juga ada letakkan S.K. Betul? Ada yang selalu nampak S.K. Apa maksud dia tu? Siapa boleh bagi jawapan? SK, maksud dia apa SK? Sekejap ya. Dalam konteks student, perlu ditulis berkhidmat untuk negara atau tidak, sama seperti saya menjalankan amanah. Lebih baik di-standardkan lah, Encik Khairul Anwar. Sebab kita kena ingat, kita berurusan rasmi dengan pihak kerajaan. Kita consider sebagai kerajaan. Jadi, bila kita panggil surat rasmi saja, kita tulis format yang betul lah. Seperti yang ditetapkan. Nur Fakirah kata SK salinan kepada. Maksudnya tuntutan muka surat untuk lampiran tak sama dengan tuntutan muka surat isi surat. Lampiran kita hanya labelkan. Lampiran A. Kandungan surat, ya berturutan. Muhammad Aiman, jelas ke? Tadi saya ada tanya soalan, S.K. ni maksudnya apa? Okay, Aiman jelas. Okay. S.K. salinan kepada. Lagi baru 3 orang yang jawab. SK ni maksudnya apa? Okay, saya boleh jawab? Salinan kepada. Salinan kepada lagi. Ada lagi? Sekian. Salinan kepada. Tak ada jawab yang betul lagi ni. Okay, ni ilmu barulah. Ya. Okay. Tan Aixian. Terima kasih kerana menjawab dengan jawapan yang betul. Okay. Sebenarnya SK bukannya salinan kepada. Baru anda tahu hari ni SK bukan salinan kepada. Seperti yang Tan Aixian tuliskan di ruangan chat tu betul. Dia adalah salinan karbon. Bukan salinan kepada. So salinan S.K ni, salinan karbon ni tidak perlu ambil apa-apa tindakan. Dia hanyalah untuk tujuan makluman sahaja, betul. CC lah kalau dalam email. Untuk makluman, selalunya bila kita hantar jemputan kepada seseorang individu ataupun pegawai, so kita salinkan kepada ketua jabatan dia. Supaya ketua jabatan dia mengetahui bahawa
dia dijemput untuk suatu event, jemputan rasmi. So dalam makluman lah. Okay. So ada satu lagi, SKB, S.K.B. Ada juga yang kadang-kadang digunakan. Itu bukan salinan kepada bersama, tetapi salinan karbon buta. Tapi jarang digunakan lah. Sama juga tujuan dia untuk makluman, tak perlu ambil apa-apa tindakan. Cumanya yang berbezanya adalah salinan karbon yang pertama tadi, S.K. tu, semua penerima tahu antara satu sama lain. Maknanya diketahui oleh penerima lain juga. Tapi yang untuk SKB ni, penerima salinan karbon ni tak dapat lihat antara satu sama lain. Salinan karbon buta ni. Boleh Maknanya ilmu barulah. Bukan lepas ni jangan bila kita tanya SK, salinan karbon. Bukan salinan kepada. Okay. Alright. Okay, kemudian kita pergi perkara penting. Kita baca sikit ni. Pastikan muka surat yang terakhir tidak mengandungi tanda tangan sahaja. Sekurang-kurangnya perlu ada satu ayat atau baris daripada perenggan yang terakhir sebagai hubung kait antara tanda tangan dengan kandungan surat. Anda perasan tak? Kadang-kadang kawan kita lah, kita tak cakap lah diri kita. Tak apalah, ini ingatan untuk diri sendiri. Sebab kadang-kadang kita terima surat, sebab dah tak cukup muka surat pertama, jadi muka surat kedua tu tantangan je tinggal. Jadi cara penulisan surat begitu tidak tepat. Maksudnya tidak profesional lah. Salah lah kalau diikutkan. Kerana perlu juga ada at least perenggan yang terakhir. Contoh perenggan yang terakhir, penutup tadi, kerjasama dan perhatian Tuan dalam hal ini amatlah dihargai. Saya dahului dengan ucapan terima kasih. At least ada perenggan yang terakhir tu untuk hubung kait antara tanda tangan dengan kandungan surat. Kerana apa? Perlu ada supaya orang lain sebenarnya tanda tangan ni boleh dimanipulasi kan? Anda boleh saja ambil surat yang ada tanda tangan sahaja tu, anda kepilkan surat lain. Anda foto state banyak-banyak, jadi anda tak perlu dah jumpa ketua jabatan tu, ataupun ketua anda, ataupun dekan, ataupun penasihat program dan sebagainya. Senang kerja. Itu tak betul sebenarnya, ya, tidak beretika. Jadi perlu ada kandungan sedikit. Tapi lebih baik bukan penutup sajalah, ambil sedikit kandungan surat. Jadi hubungkan dengan tanda tangan tersebut supaya supaya tidak berlakulah penyelewengan ataupun penyalahgunaan tanda tangan. Ini untuk kita elakkan sebab banyak kes sebenarnya gunakan tanda tangan tanpa izin. Orang ni tanda tangan untuk perkara sekian-sekian, kelulusan sekian-sekian. Tiba-tiba dapat makluman kelulusan sekian-sekian. Maknanya different things dia berlaku. Jadi tak boleh nak salahkan siapa sebab ada tantangannya di situ. Bahaya sebenarnya. Tapi ini untuk ingatan kita semua, staff ataupun pelajar, perlu ada isi kandungan sedikit untuk menghubung kaitkan, untuk kita tahu tujuan dia dan tidak ada penyelewengan menggunakan tanda tangan kelulusan ataupun ketua tersebut. Okey? Okey. Okay, selanjutnya kita buat surat ni melalui hard copy. Tapi banyak juga yang sekarang ni kita scan ataupun kita jadikan dia digital dan kita terus hantar dia melalui email. Sebaiknya kita perlu ada satu hard copy dan juga satu soft copy lah. Selalunya sebab sekarang ni new normal, jadi semua orang soft copy. Jadi perlu ada satu drive ataupun cloud yang anda simpan satu folder. Kadang-kadang laptop ni pun kita tak jangka juga. Kadang-kadang dia hang dan sebagainya, file hilang. Jadi make sure anda simpan dalam Google Drive ke, anda simpan dalam cloud ke, dan sebagainya. Share lah, share terutama je dalam persatuan. Perlu ada that penyimpanan dalam aplikasi digital, soft copy. Ini ingatan-ingatan yang penting selain daripada hard copy dalam file. Okay. Okay, sekiranya surat perlu diedarkan kepada penerima dalam senarai salinan, ni senarai karbon silap ni. Salinan karbon, butiran SK ini boleh disediakan selepas ruangan tanda tangan surat. Cara penulisan tu. Cara penulisan Saya ubah sikit.
Okey. Boleh dilakukan selepas ruangan tanda tangan surat. Okey, selalunya diletakkan di bahagian bawah seperti yang saya ceritakan tadilah. Okey. Okey, lepas SK, ada tak lagi elemen lain yang kita nak tulis dalam surat? Siapa tahu? Okey, tak apa. Siapa yang ada hal kecemasan boleh keluar. No problem. Salinan karbon. Okey, Tan Aisyah. Okey, B.P bagi pihak. Ketua pihak lah. Nanti saya akan tunjukkan. Tan Aisyah. Okey, saya nak ceritakan di bawah S.K ataupun di bawah B.P ataupun bagi pihak, apa lagi elemen lain yang kita nak tulis dalam surat? Yang tak ramai orang buat. Tak ramai orang buat. Siapa tahu? Okay, next. Okay, ini kita dah cerita tadi. Okay, ini initial surat. Saya akan tunjukkan gambar rajahnya nantilah. Gambar surat tu nanti. So, initial surat ni pun juga sangat penting daripada nombor rujukan. Ia merupakan rujukan pada masa akan datang dan dia diletakkan di ruangan paling bawah surat. Kecil je selalunya kita tengok. Font yang selalu digunakan adalah 5 ataupun 6 Arial. Dan cara penulisannya adalah pegawai tanda tangan, siapa, dia semuanya menggunakan initial letter lah, maksudnya short form, nama penyedia, kemudian tajuk surat, ataupun kita boleh juga gunakan nama file, kemudian kita letakkan tarikh. Boleh juga initial surat ni. Right? Okay, cara contoh menulisnya adalah, okay, contoh okay, contoh bos ataupun pengarah saya, Cik Hazla Abdul Hamid. So, HAH. Dan saya penyedia surat. Saya yang tolong tulis, saya yang draft surat tersebut. Jadi, saya NNFY. Kemudian tajuk surat tersebut, surat pelantikan pemudah cara. Kemudian tarikh kita sediakan surat tersebut. Mudah kan? Jadi, kita tahu. Sebab apa initial surat sangat penting? Sebab bila ada kesilapan ataupun untuk dirujuk ataupun untuk pertanyaan lanjut, kita tahu siapa yang sediakan. Selalunya surat kosong saja, kita tak tahu siapa yang sedia. Dalam konteks persatuan, mungkin YDN, YDP yang sediakan, mungkin setiausaha yang sediakan, mungkin ahli AJK yang sediakan. AJK mana kita tak tahu. Kan? Jadi ini sangat-sangat penting untuk membantu kita record ataupun kita ketahui siapa sebenarnya yang menyediakan surat tersebut. Selalunya yang tanda tangan kadang-kadang dia tak tahu detail. Mungkin ada sejarah-sejarah ataupun latar belakang kandungan surat tersebut yang diketahui lebih detail oleh penyedia. Jadi initial surat sangat penting untuk kita ketahui siapa penyedia surat tersebut dan bila tarikh disediakan. Okay, dapat tak initial surat ni? Siapa yang pernah tahu tentang initial surat ni? Ataupun ni perkara baru? Boleh respon dekat ruangan chat? Ya, initial penulis. Ya, perkara baru. Okey. Bagus tak kalau ada initial? Initial surat, initial penulis sebab kita boleh tahu siapa yang sediakan surat. Nanti orang tuding jari. Ramai yang tak nak mengaku. Bukan saya yang sedia surat ni. Bukan saya. Ada juga kalau dah silap-silap tu, ada juga yang tak nak mengaku kan. Jadi, bila dah ada salinan, bila dah ada soft copy, kita dah ada record, kita dah tahu dah. Initial di page mana? Di bawah sekali. Di bawah sekali. Nanti saya tunjuk. Okey, bagus. Perkara baru, perkara baru. Okey. Okay. Lepas ini boleh apply tak? Bila buat surat? Boleh? Cara baru tulis surat. Boleh. Okey, bagus. Boleh. Okey. Last page. Only last page. Kang Hai Sian. Ya. Yeah. Only last page. Di bawah.
Kecil aja, tak nampak sangat sebenarnya. Nampaklah font dia 5:6. Arial. Ya, benda baru. Jadi kita tahu siapa penyedia surat. Okay. Next. Kesilapan lazim ejaan tata bahasa dalam surat rasmi. Ini pun saya dapat daripada guru saya lah. Ni saya just letakkan semula untuk kita imbas balik cara penulisan kita betul ke salah. Kan? Tanda tangan, tengok tu, tanda tangan atau tanda tangan. Cara penulisan tu anda kena banyak kali semak. Ya. Tengok di BP ya. Ada online kan sekarang. Ada bahasa dan sebagainya. Ini antara contoh-contoh lah. Ya, boleh baca. Tengok ya, cara penulisan email. Email atau e-mail. Ke-10 atau ke-10. Mana satu yang betul? Cop rasmi atau cap rasmi? Mana satu yang betul? Maklum balas, satu perkataan atau dua perkataan? Maklum balas. Tu banyak kesilapan-kesilapan ejaan. Selalunya yang saya lihat kesilapan kecil, contohnya kita nak tulis di dalam, di atas. Dia tidak jarakkan. Kan? Cara tulis tu nampak remeh tapi kita banyak buat silap. Urus setia atau urus dua perkataan, urus setia. Ni saya akan bagilah nanti dalam slide, anda boleh baca. Anda boleh Google juga sebenarnya rujukan-rujukan yang rasmi. Okey. Next. Apa dia? Okey, ini contoh. Okey, ini contoh saja ya. Anda jangan, saya cuma nak tunjukkan peletakan format-format tadi. Sekejap Okay, di sini perlu letak rujukan dan juga tarikh. Okey, contoh Okey, nampak tak? Okey. Contohlah. Contoh. Okey. Kepala surat kita sebut tadi. Perkara pertama, kepala surat. Kemudian kita ada rujukan dan juga tarikh. Cara tulis rujukan, mungkin saya boleh share di sini. Kita tulis sikit. Rujukan kami. Macam ni Tekan. Anda. Okay, kita USM lah, standard. Anda kan persatuan apa? Cuba feedback. Anda persatuan apa? Contoh satu persatuan? Sains kimia. Ada tak yang short form tu? Permata. Bolehlah permata Kita try permata. MPDT. MPDT lah lagi ringkas. Contoh MPDT. Lagi? Okey, katakan kita panggil ni untuk AJK Publicity. Ni majlis apa ni? Majlis penghuni Desa Siswati apa? Tekun. Katakan AJK Publicity. Ataupun kita boleh letakkan the event. Okay. Ataupun apa-apa event lah. Apa-apa event. Katakan event convention Expo Kerjaya. Contohlah. Expo Kerjaya. Ataupun dash. Expo Kerjaya. Contoh. Lepas tu 01. Contoh. Ni rujukan. So anda yang saya sebut tadi dia kena tally dengan file. Pastikan file anda pun nombor rujukannya sama. Jilid 1 dan sebagainya. Ni 01 ni jilid 1 lah. Kan? File publicity. Kalau ni nak slash lagi pun boleh. Untuk mengikut kepada event dan juga program pun boleh. Saya tulis rujukan yang paling mudah anda nak buat lah. Kalau nak ikut perkeliling kerajaan tu memang panjang lagi lah cerita dia. Tapi ini yang paling mudah untuk anda apply. Okay. So di bawah rujukan kami ni anda letakkan. Susah kat sini tak nampak. Tarikh. Hari ni 25 Jun 2020. Tadi saya sebutkan di bahagian tarikh boleh dikosongkan terlebih dahulu. Macam ni contohnya.
Bila nak tanda tangan nanti, ketua jabatan akan terus tulis tarikh yang dia tanda tangan. Dia lebih baik. Sebab kadang-kadang kekangan masa dan sebagainya, kita tak dapat tanda tangan tu pada tarikh yang kita dah print surat tersebut. Ya, okey. Boleh? Right. Kemudian nama dan alamat penerima. Okey. Nama dan alamat penerima Katakanlah nama dan penerima tu mempunyai gelaran kebesaran. Jadi bila ada gelaran kebesaran macam yang standard tuan puan lah. Encik kita letakkan encik kalau lelaki, kalau perempuan puan dan sebagainya. Kalau ada gelaran kebesaran kita kena letakkan terus ya, gelaran kebesaran. Macam mana nak tulis yang berbahagia? Okey. Okey, boleh tak anda tulis di ruangan chat? Siapa yang tahu macam nak tulis yang berbahagia yang betul? Okey. Lagi? Muhammad Zulhairi tulis begitu. Okey. Alright. Okey. Bagus. Okey, bagus. Ada juga orang yang tulis macam ni. Sorry. Macam ni. Salah Ada juga orang yang tulis. Salah Yang betul tadi. B huruf besar, Y B huruf besar, H G. Ada noktah, ada titik. Ada auto. Okey. Ini cara yang betul. Yang berbahagia. Kalau di USM, Profesor. Bila dia yang berbahagia, kita tahu dia ada gelaran kebesaran. Katakan kita letak Datuk gelaran kebesaran. Tapi sebelum gelaran kebesaran, ingat saya sebut tadi, perlu ada gelaran akademik terlebih dahulu. Apa nama profesor ke, Profesor Madya ke, jangan lupa letakkan doktor ya. Doktor, dot. Doktor apa? Asma Ismail lah, contohlah. Contoh. Okey. Right, ni contoh. Okey, ini nama yang ada gelaran kebesaran. Sekiranya tak ada, just tulis nama macam biasalah. Kemudian di bawahnya kita perlu letakkan jawatan dia. Jawatan. Allah tu harap. Jawatan. Jabatan. Ataupun agensi mana. Ya. Okey. Faham Okey, di bahagian panggilan hormat dan juga sapaan. Contoh. Panggilan hormat dan juga sapaan perlu sama dengan nama dan juga nama di atas. Sekiranya dia tidak ada gelaran kebesaran, kita boleh letak sajalah tuan atau puan. Tapi sekiranya ada, kita kena letakkan yang berbahagia Profesor Datuk. Yang berbahagia Tan Sri, yang berbahagia Datuk. Kena ada. Dia ada dalam perkeliling. Nanti saya akan berilah sumber rujukan anda. Nanti anda boleh semak nanti. Okey. Okey. Boleh kita tengok sebelah kanan ni, dia ada nama organisasi USM, sebelah kanan ada nama jabatan ataupun nama pertubuhan, lepas tu dia ada maklumat komunikasi, dia ada alamat, ada nombor telefon, ada email, ada website untuk memudahkan berhubung. Okay. Kemudian lepas panggilan hormat dan juga sapaan, ada tajuk. Saya sebut tadi, tajuk perlulah huruf besar, bold, tanpa noktah. Ringkas sahaja. Tengok jelas maksudnya, pelantikan sebagai pemudah cara. Contoh. Okay. Kemudian, jangan terus masuk kepada isi kandungan. Perlu ada pembukaan terlebih dahulu. Always, kena ingat, always kena ada pembukaan terlebih dahulu. Saya dengan hormatnya merujuk perkara di atas. Ni paling ringkas lah. Ni always. Orang kata adab menulis surat. Okey, kemudian saya sebut tadi penomboran dan juga perenggan. Apabila masuk dia perenggan yang kedua, perlu tap sekali, kemudian letakkan perenggan kedua, nombor 2. Dan teruskan dengan isi kandungan. Selalunya perenggan nombor 2 ni kita nak cerita tentang pengenalan dan juga latar belakang program. Kemudian penomboran yang ketiga. Yang ketiga tu kita akan terus kepada tujuan dan juga hasrat kita. Apa-apa kita nak berkomunikasi dengan orang, perlulah kita cerita dulu latar belakang, pengenalan sikit, mukadimah. Kita panggil mukadimah.
Barulah kita nyatakan hasrat kita dalam surat tersebut. Ringkas sahajalah, ringkas sahaja. Ini panjang sebab dia ada detail dan sebagainya. Okey. So tujuan dan isi kandungan surat anda boleh lihat di sini. Kemudian ada penutup. Ni contoh saja, anda jangan ikutlah yang ni. Penutup ni contohnya selalunya kita akan tulis kerjasama dan perhatian tuan ataupun puan ataupun yang berbahagia Datuk. Dalam hal ini amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih. So di bawah ni penutup. Simple saja. Normally akan ada nombor 2, 3, 4 saja. Kalau macam surat yang saya bagi contoh ni surat yang panjang lah. Normally macam tu je, ringkas saja. Okey, kemudian sekian. Sebab kita dah ucapkan terima kasih di atas, tak perlu lagi di bawah ni sekian terima kasih. Tak perlulah. So sekian sahaja. Kalau ikut font Arial, tengok font Arial dia kemas, dia dapat clean. So gunakan saja font Arial. Kemudian penggunaan cogang kata untuk penutup surat rasmi, selalunya kita gunakan berkhidmat untuk negara. Okey, yang terkini teruskan saja, saya yang menjalankan amanah. Dah tak ada cogang kata yang satu lagi tu. Ya. Kemudian tanda tangan pegawai. Saya sebutkan tadi nama perlulah dalam huruf besar dan juga bold, dalam kurungan, kemudian jawatan dan juga jabatan. Okey. Ada juga yang diletakkan logo jabatan atau kesatuan di bawah. Ada juga yang ada setengah surat rasmi persekutuan, ada juga yang diletakkan di atas. Macam tu. Ikut kesesuaian lah. Kemudian inisial surat yang saya sebutkan tadi, nampak tak? Kecil je sebenarnya inisial surat ni. Dia duduk di bawah tanda tangan, di ruangan tanda tangan. Di bawah tanda tangan juga boleh diletakkan SK. SK. Salinan kepada contoh saya tuliskan. Nama saya teruslah. Saya in bracket. Ni untuk tanda tangan So saya kena apa? Kena boldkan. Dan tekan okey ni jangan bolah. Okey. Tadi saya sebut Arial katakan ni untuk tujuan PowerPoint jadi besar sikit lah. Baru senang nampak. Okey. Pusat Pembangunan Hebat HDC. Contoh. Dan contohnya saya nak salinkan kepada ketua jabatan. Cara menulisnya begini di bawah ketua jabatan. Begitu. Ataupun tadi ada yang tanya tentang bagi pihak tu. Selepas nama ni boleh kita tulis terus. P.P. Pengarah. Kat sini pun ada. Sebenarnya ada contoh ni. Bagi pihak ketua jabatan pun boleh juga. Di bawah ni. Nampak Okay. So begitulah cara nak tulis SK-nya. Salinan kepada ketua jabatan. Kalau anda jemput seorang pegawai dan dia ada ketua di atasnya, anda perlu minta kebenaran ataupun makluman. Ini sebagai makluman. Ini sebagai makluman salinan carbon. Di bawah SK ni anda tulis initial. Initial. Pegawai tanda tangan. Contoh saya. Sekejap Contoh saya katakan staf saya Kak Azimah Nur Azimah kan. NA lah. NA menyedia. Kemudian surat jemputan tajuk atau lokasi. Ikutlah mana yang lebih sesuai. Dan juga tarikh. Katakan 25 Jun 2020. Mudah saja nak tulis initial ni. Jadi saya tahu siapa yang tulis. Kat sini. Tanda tangan siapa? Yang nama yang pertama yang tanda tangan, nama yang kedua yang menyedia. Okey. Rasa macam cakap seseorang. Sekejap Sebab tak dapat buka. Okey. Jelas tak?
Okey, masih okey ke? Jelas, jelas. Tolong respon saya rasa macam seseorang. Okey, bukan okey. Okey. Boleh tulis tak selepas ni? Saya harap dengan penerangan tu jelaslah anda boleh tulis dengan mudah. Ya. Sebenarnya kita nak bantu anda tulis dengan mudah. Ada gambaran. Dalam kepala tu dah nampak dah visual. Okey, macam ni saya tulis surat. Mudah saja. Nanti bila anda dah kerja, mana tahu selepas ni anda kerja dalam kementerian, dalam agensi kerajaan ataupun di USM atau mana-mana universiti, anda dah boleh apply dah. At least ada knowledge, ada basic knowledge tentang surat rasmi. InsyaAllah. Okey, terima kasih. Alright. So kita nak tengok juga surat lain. Okey, sama sahaja. Ya, nama sama sahaja. Okey. Okey, nampak dia punya rangka tu sama. Kalau anda tadi buat apa yang saya cakap tadi, ada 10 elemen, anda pasti ingat. Anda pasti ingat macam mana nak merangka surat. Okey, ni adalah sumber rujukan. Ni saya akan bagi nanti yang risau. Okey. Okey. Sebentar saya buka semula yang di atas. Okey. Saya nak stop sharing sekejap. Alright. Okey. Sekarang ni saya nak minta anda buat dan nanti kita akan letak dalam Padlet. Kalau ada Words document pun boleh tulis sekarang. Saya bagi masa dalam sekarang 11:18. Ada dalam 10 minit macam tu. Anda tulis mengikut format dan turutan yang saya kongsikan tadi. Tak perlulah ayat dia, tak perlulah panjang-panjang. Just ringkas-ringkas saja asalkan anda dapatlah bagaimana nak tulis tu sehinggalah initial surat. Kemudian kita kongsikan dalam Padlet. Boleh tak? 10 minit. Saya bagi 10 minit. Nanti kita kongsi dalam Padlet. Saya akan letak Padlet link dekat dalam chat ni. Nanti anda kongsikan di situ. Nanti kita akan tengok sama-sama. Boleh 10 minit? Boleh semua? Benda ni memang kena hands on. Dia memang kena ada aktiviti. Kalau tidak, dia sekadar ni nanti. Nanti lagi cepat ingat bila kita buat. 10 minit saya bagi masa. Sekejap saja. Okey. Boleh? Saya akan kongsikan Padlet di sini, di link ni. Anda buat sekejap. Ataupun anda boleh tulis tangan. Ambil gambar, kemudian share di Padlet. Ambil gambar, share di Padlet. Sekejap lagi saya bagi link Padlet. Surat. Surat rasmi. Okay. Okay.
Okey. Siapa yang dah siap, yang lakar-lakar di buku boleh ambil gambar and then share di Padlet. At least saya nampak anda dah dapat nak buat rangka tu. Siapa yang nanti di akhir program, insyaAllah saya boleh share saya punya slide terus pada anda untuk anda terus apply. Eh? So, please buat dulu apa yang saya minta ni supaya anda dapat. Saya akan share link slide saya juga dalam Padlet. Uh, Okay. Saya akan bagi PDF slide lah dalam Padlet. Okay. Saya share screen. Okey, anda boleh tengok di ruangan Padlet, saya ada letakkan nota yang kita belajar hari ni. So, boleh download daripada Padlet ni, link yang saya berikan di ruangan chat. Okey, bagus. Dah ada peserta pertama. Permohonan tempat parkir di kompleks Cahaya Siswa. Okey. Okey, bagus ya. Kalau anda letak di sini nanti, di Padlet ni, saya boleh komen mana yang perlu diperbaiki ataupun yang perlu ditambah baik ataupun bagaimana kan. Jadi, uh, boleh kongsikan di sini. Okey. Okey, ni TWJ. Siapa yang post ni yang first ni, Toh WJ. Di initial penulis tu memang tanda tangan, dialah yang tanda tangan dan dia juga ke yang menyediakan. Jadi nama dia satu sahaja, TWJ. Okeylah. Namanya sesi perkongsian teknik mencipta lagu. Okey, bagus. Bagus. Setiausaha Agung. Sekiranya ini pandangan saya lah. Sekiranya di dalam persatuan saja anda tak perlu SK lah. Sekiranya dia untuk agensi luar ataupun untuk orang luar barulah uh, boleh kita letakkan SK ni lebih baik lah. Tapi kalau dalam persatuan kita saja mereka akan rujuk file juga kan. Takut banyak pula nanti. Selalunya kita akan SK kepada orang yang lebih tinggi ataupun orang luar. Kemudian di atas ni pembukaan boleh letakkan dengan segala hormatnya saya merujuk perkara di atas saja tu pun dah cukup. Lepas tu terus kepada tujuan permohonan. Kalau boleh bagi mukadimah sedikit, Toh Weji beritahu untuk makluman Persatuan Bahasa Tionghoa akan mengadakan
sebagai apa? Kan? Akan mengadakan pertandingan menggubah lagu. Ada tulis ya di sini? Okey, ada. Boleh nampak tak screen Padlet saya? Tak tahu anda nampak ke tak? Boleh nampak tak screen Padlet? Boleh, boleh. Okey, mari kita share lagi. Sekejap saya buka balik. Okey, kalau anda tengok sini bagus tengok dia ada detail, sebarang pertanyaan atau maklum balas, pihak tuan boleh menghubungi pengarah projek sekian-sekian. Kerjasama dan okey, kerjasama dapati pihak tuan amat kami hargai dan rujuk. Okey, bagus. Ini ada dua. Tadi saya dah sebutkan. Sekiranya di bahagian kandungan dah sebutkan terima kasih. Di bawah hanya sekian saja. Itu pun dah cukup. Okey. Okey. Ini XXX ni letakkan nama. Untuk tantangan letakkan nama. Nama, bold, kemudian dalam kurungan. Lepas tu jawatan barulah dia daripada mana. Okey, lagi lain. Baru satu yang masuk. Yang lain mana? Tengah buat ke? Tak apa, tak payah panjang-panjang tak apa, ringkas-ringkas saja. Kita nak belajar secara alam maya ni. Okey, bagus. Boleh download tak saya punya nota tu? Boleh download ke? Boleh. Okey, bagus. Boleh, boleh. Okey, boleh download. So, boleh simpan kemas-kemas Simpan. Okey, ada lagi tak yang lain yang nak kongsi? Baru satu ni. At least saya dapat lagi dua pun dah cantik dah sebenarnya. Untuk kita tengok. Okey, untuk persatuan, selalunya saya lupa nak sebut di awal tadi, anda perlu melalui penasihat selalunya. Ataupun kalau pusat pengajian, dia perlu melalui dekan. Kan? Jadi di atas tu, kepada siapa, alamat penerima, dan ada di tengahnya melalui. Betul? Anda selalu buat surat melalui kan? Kemudian sokongan daripada orang yang anda tulis melalui itu. So dia akan tulis kat situ chop dan beritahu disokong dan sebagainya. Tu pun boleh juga. Ini daripada siapa ni? Okay. Oh, bagus. Daripada Kor Sukarelawan Siswa. Suksis. Okey, rujukan kami. Okey, bagus. Cantik. Tarikh, bagus. Kepada siapa? Okey. Okey, tengok dia jawab apa ni, gelaran untuk polis. Maksudnya kerajaan lah. Kan? Ketuan. Kat sini gelaran kebesaran dulu. Ni. Oh, kat sini. Ini cara penulisan. Sekejap. Ni Prof. Rahman Memang macam ni ke cara penulisannya? Kalau di akademik, perlu ini di hadapan terlebih dahulu. Saya tengok usm.my. Boleh respon ke siapa yang bagi surat sukses tadi? Selalu anda tulis nama Prof. Rahman, Datuk Rahman begitu ke? Top management Kita tengok. Okey, nampak tak? Ni contoh live. Bila anda tengok, dia profesor dulu. Profesor baru datuk. Tengok Okey, Prof. Rahman tadi. Tengok Profesor Datuk IR Doktor. Cara tulisnya yang betul gini. Rujuk website USM. Di hadapannya yang berbahagia. Sebab apa yang berbahagia? Sebab dah ada gelaran kebesaran Datuk. Boleh betulkan nanti? Sukses? Tapi surat anda bagus. Ni nanti betulkan ya. Okey.
Okey. Yang berbahagia, okey. Yang berbahagia B huruf besar. Yang ni. Nampak terkesa saya, okey. Yang berbahagia. Okey, bagus. Oh, bagus ya. Terus tukar. Okey. Okey. Tengok tajuk huruf besar, bold, tak ada nokta. Okey, betul. Saya dengan segala hormat, betul. Sukacita dimaklumkan. Okey, ayat yang bagus pun dimulakan dengan sukacita dimaklumkan. Ni ayat yang kemas lah, sopan dan sebagainya. Boleh juga digunakan. Ya. Okey, jelas. Right. Okey, bagus. Sehubungan. Okey, tadi saya ada sebut dalam penggunaan perkataan yang tepat dan tak tepat kan? Anda cek balik. Sehubungan itu ke ataupun sehubungan dengan itu? Dalam kamus Dewan Bahasa. Dalam penggunaan bahasa yang tepat. Nanti semak okey, sehubungan itu. Bagi homework sikit lah. Pihak kami berusaha hati ingin menjemput Tuan untuk hadir. Okey. Kena berhati-hati sekiranya di atas dah letak yang berbahagia Datuk, dalam surat pun perlu ada yang berbahagia Datuk. Maksudnya kena sebut yang menjemput yang berbahagia Datuk. Maknanya tidak, jangan gunakan tuan lah, gunakan yang berbahagia Datuk. Maknanya kita panggil standard panggilan hormat tu di dalam surat juga. Okey? Okey, bagus. Okey, bagus. Saya yang menjalankan sekian. Sekian ni terus noktah Bila dah sekian noktah terus. Khidmat untuk negara, saya yang menjalankan amanah. Okey, tanda tangan dia, nama, okey betul. Bold, dalam kurungan huruf besar. Ketua Jabatan Protokol, Hakim Interaksi Universiti Sains Malaysia. Okey, initial surat. Kalau nak salinkan surat ni, tak payahlah. Mungkin kepada Naib Chancellor ke, contohlah kan. SK, S.K, salinan carbon kepada Naib Chancellor Universiti Sains Malaysia, contoh. Okey. Right, yang ketiga. Camsok. Ya, Sam? Pusat pengajian. Okey, pada Profesor Dekan. Okey. Okey, sekiranya dia tidak ada gelaran kebesaran, siapa yang tulis surat ni daripada persatuan, daripada Pusat Pengajian Sains Kimia, anda letakkan yang berusaha. Nampak tak tadi? Dalam slide saya tu ada rujukan, nanti anda tengok. Sekiranya dia tidak ada gelaran kebesaran, Datuk Seri dan sebagainya, anda letak yang berusaha depan Itu beza dia. Kena ingat sampai bila-bila. Yang berusaha. Nanti ubah terus boleh edit kat sini ni rasanya. Ni. Nanti edit sikit. Yang berusaha. Macam mana tulis yang berusaha? Y, B huruf besar, R huruf kecil, S huruf kecil, dot. Saya ingat saya nak kongsi juga slide ni. Sebentar. Nak kongsikan slide panggilan hormat ni. Surat rasmi. H tak ada Ni H tak ada. YBRS dot terus. Okey. Okey, bagus. Okey. Ikut samalah yang berusaha Prof. Ataupun tuan saja pun boleh ataupun puan. Tapi standard di USM kita guna seperti nama di atas lah yang alamat penerima. Okey, bagus. Saya check. Okey. Okey, tentatif Okey, tentatif ni anda letakkan di lampiran. Boleh Maksudnya berikut adalah butiran program Chamrock 5.0. Di bawah tu bersama-sama ini anda mungkin boleh buat satu ayat, bersama-sama ini dilampirkan tentative program ataupun program Chamrock 5.0 seperti dalam lampiran A. Lebih baik
dan anda letakkan di bahagian lampiran, bukan di dalam surat. Ya, sebarang pertanyaan lanjut, pihak prof boleh berhubung melalui. Okey, bagus. Okey. Kena ada dot lah profesor ni. Dot. Okey, sekian, terima kasih. Saya yang menjalankan amanah lah. Kalau itu untuk kerajaan lah. Menjalankan tugas boleh juga. Saya suka anda belajar benda yang memang dah ada termaktub dalam keliling ke apa. Supaya akan datang kita ingat dan kita boleh carry nanti. Okey, ada lagi yang nak hantar? Cukup kot belajar. Okey, saya kalau anda tengok di Padlet ni juga saya ada letakkan pekeliling, panggilan hormat dan juga sapaan. Penggunaan dia bagaimana. So boleh rujuk kat situ. Mungkin ada lagi ke saya nak bagi nota sekejap ya. Pertanyaan, maaf tanya. Dia nak tanya ke sekejap? Ada dalam nota saya pertanyaan, maaf tanya di sini bagaimana membezakan CC dan BCC. BCC ni samalah salinan karbon buta. Maksudnya penerima lain tak nampak. Kita BCC katakan 5 orang. Setiap 5 orang tu tak tahu antara satu sama lain. Kalau CC semua orang nampak. Antara setiap penerima tu katakan kita CC 5 orang, 5 orang nampak. Sama juga dengan surat SK dan juga SKB. Siapa yang bertanya? Jelas ke? Satu lagi. Okey, cukup kot yang tu. Untuk panggilan hormat. Yang lain anda boleh download sendiri. Anda type saja pekeliling apa, dia akan keluar. Okey. Cukup kot, kan? Banyak dah anda belajar. Ada apa-apa nak tanya lagi tak? Boleh letak di ruangan chat. Cukup kot kita belajar bertiga ni. Okay, saya nak sharekan. Sementara anda nak bertanya soalan ke, sekiranya ada yang nak tanya soalan, okay, bantu saya untuk sementara itulah. Boleh isikan orang penilaian program. Okey, sementara itu boleh bertanya soalan kepada saya di ruangan chat. Ada nak tanya lagi? Okey, ada yang nak tanya di ruangan chat? Boleh? Okey, boleh. Oh, tak boleh. Dia kena HTTP. Sekejap ya. Sementara tu ada yang tanya soalan? Silakan. Lepas ni bila saya tanya SK tu apa, jangan sebut salinan kepada Okey, ya, bahagian melalui penasihat itu perlu diletakkan di mana? Maaf tak dapat tadi. Oh, melalui penasihat maksudnya. Tadi saya tak sebut kan, saya tak tunjuk contoh tu kan. Surat pelajar selalunya perlu melalui nasihat ataupun dekan. Jadi anda perlu letakkan nama dan juga alamat penerima di atas.
Kemudian melalui di bawah tu siapa nama penasihat anda ataupun dekan. Kemudian anda perlu dapatkan tantangan ataupun sokongan dekan lah ataupun penasihat di ruangan tepi melalui itu sebelah kanan surat. Dia beginilah. Saya tak ada contoh. Mungkin saya boleh rangka di sini. Sementara tu yang lain boleh isi ruang maklum balas dan bertanya soalan. Kita ada masa lagi. Katakan saya nak hantar kepada Cik Aslan. Guna nama bos boleh. Ini pengarah Pusat Pembangunan Hebat kan? Contoh Okey. Lalui. Betul. Itu siapa nama penasihat anda? Profesor auto Profesor Dr. Ahmad. Katakan contoh. Ahmad. Dekan Pusat Pengajian. Sekian. Lepas tu, ni surat kan? Belah kiri surat. Kemudian anda dapatkanlah tantangan di sebelah kanan nama dia. Macam tu. Jelas? Boleh? Hasmidar Abdul Jalal, boleh? Sebab dia bukan gelaran kebesaran. Yang kita panggil yang wajib tu letak gelaran yang ada gelaran kebesaran. Kita letakkan sama macam nama dia di atas. Kalau sekadar yang berusaha dan sebagainya, amalannya selalunya boleh tuan. Boleh. Standard surat rasmi tuan. Ya, betul. Muhammad Aiman dapat tak? Saya tuliskan tadi. Profesor Madya doktor pun guna yang berusaha Doktor yang berusaha, sekiranya nak guna yang berusaha tapi dalam surat tuan dah memadai. Jika tiada gelaran kebesaran. Hanya tanda tangan sokongan di sebelah. Okey. Bila kita, siapa nama ni? Alfred. Kita tulis ni di bahagian kiri surat kan? Jadi di belah kanan surat selalunya akan disokong lah. Tanda tangan sokongan. Selalunya tak adalah bahagian khas. Dah tahu dah sebenarnya. Standard lah mereka akan tanda tangan dan sokong. Bagi sahaja kepada penasihat ataupun dekan yang tahu. Kalau surat melalui selalunya begitu. Okay, ada soalan lain? Ada soalan lain? Terima kasih ya. Saya terlepas soalan ke? Ada ke kat atas? Sekejap saya terima dulu. Kalau boleh saya tak nak exit time lah. Ramai yang ada kelas dan sebagainya. Jadi saya gunakan masa se-efficient yang mungkin. Alright, ada lagi soalan tak? Siapa lagi? Kat sini ada berapa ratus orang? 190 orang. 190 ni dah like page HDC belum? Page Facebook HDC. Okay, dah. Terima kasih yang dah. Sekejap ya, ada satu soalan ni. Jika lebih daripada satu sponsor, bolehkah terus buat dalam satu senarai nama dalam lampiran? Nasihat saya, kalau untuk penajaan, adalah amat baik satu-satu suratnya. Sebab nanti dia nampak pula senarai edaran yang lain. Boleh ke? Siapa nama tadi? Kebiasaannya kita buat satu-satu untuk surat penajaan, untuk sponsorship. Kahwa, boleh ke kahwa? Okey. Sama-sama. Okey, lain.
Kalau surat jemputan yang umum untuk banyak pihak, bolehkah tulis kepada pihak yang... Kalau surat jemputan yang umum untuk banyak pihak, bolehkah tulis kepada pihak yang berkenaan? Macam mana tu? Boleh perincikan lagi tak soalan ni? Maksud Zul Hairi seperti senarai edaran ke yang saya ceritakan tadi? Saya nak share satu contoh. Ya, mungkin boleh tengok di sini. Okay, senarai seperti edaran. Ni senarai seperti edaran. Nampak tak skrin saya? Macam ni. Ni, nak tulis macam mana? Ni senarai edaran. Ini salinan kepada ni edaran Sekejap. Ya, gini. Seperti senarai edaran. Kemudian kita letakkan senarai dia. Kita tak tulis. Dalam satu muka surat. Mungkin ada banyak muka surat. Tapi kita hanya bagi kepada yang ada nama dia saja. Tak perlu bagi semua. Inilah contohnya. Pastikan ikut ke kanan pangkat lampiran. Okey, padam jap. Bolehkah kami menghubungi Puan melalui WhatsApp sekiranya ada sebarang masalah? Okey, saya akan bagi personally lah. Tapi anda email dulu kepada saya. farhana@usm.my. Boleh, insyaAllah boleh. Anda email dulu perkenalkan diri dalam email, nanti saya akan beri. Kita communicate. Kalau siapa yang nak dapatkan nasihat dan juga nak minta saya check surat mereka, boleh insyaAllah. Nanti anda, biasalah kan, kalau guna WhatsApp lagi mudah. Nak tengok, nak betulkan dalam WhatsApp tu kan. Boleh tengok Puan Fana ni blue tick ke, tak blue tick ke, baca ke tak baca. Dah hantar WhatsApp sehari tak jawab lagi. Contoh. Tapi restrict lah kepada siapa yang betul-betul nak sahaja. Saya akan bagi nombor saya. Okey, ada lagi? Okey, Kahwa Chong. Okey. Muhammad Zuhairi tadi saya menjawab tak soalan untuk part nama dan alamat penerima? Ke nak saya buka mic? Sebab saya tak dapat lagi. Part nama dan alamat penerima. Dapat, okey. Alright. Okey, yang lain? Dapat banyak tak hari ni? Boleh respon? Dapat banyak tak belajar hari ni? Kita santai-santai saja. Nanti kan kalau strict sangat kan stres pula. Kita nak happy-happy saja belajar surat. Nanti kalau tak faham lagi, anda boleh email saya untuk saya semak surat. Mungkin satu persatuan wakil satulah. Boleh, insyaAllah. Okey. Oh, siap ada wow. Banyak wow. Oh, okey. Jangan wow sangat takut saya. Good luck para setiausaha sekalian. YDP yang akan saya tanya dulu sebab dia yang tanda tangan. Initial tu kita tahu kan siapa. Dapat banyak puan. Terima kasih kerana berkongsi. Terima kasih. InsyaAllah. InsyaAllah semoga bermanfaat. InsyaAllah. Okey. Okey, sebagai penutup saya harap anda boleh apply. Anda kongsikan ataupun anda simpan sebagai rujukan slide yang saya bagi dalam Padlet tadi. Saya bagi terus PDF supaya anda boleh rujuk. InsyaAllah saya doakan anda dimudahkan segala urusan untuk memohon atau memohon buat projek, kelulusan, kebenaran dan sebagainya. Gunakan sebaik mungkin ilmu ni
share kepada seberapa ramai orang. Kemudian jangan lupa, banyak kali saya sebut, jangan lupa like page HDC. Like page HDC. Sebab apa? Bulan ni, bulan Jun, e-training dah hari ni lah last untuk bulan Jun. Dan insya-Allah pada bulan Julai akan ada banyak lagi training daripada sektor-sektor di Pusat Pembangunan Hebat. Saya boleh ceritakan untuk sektor kompetisi siswa, antaranya kita akan ada tajuk tentang character building, kemudian tentang artificial intelligence, insya-Allah. Kemudian kita akan belajar daripada pakar yang selalu jadi panel untuk pertandingan KIK peringkat kebangsaan, kreatif dan kritis. So kita akan belajar banyak tools creative thinking. Kemudian kita akan ada satu tajuk on global mindset, pengurusan projek. Desting lah, sebab bila anda dah buat projek, kita kena tahu juga bagaimana nak mengurus projek yang betul. Jadi ada satu tajuk bagaimana kita nak mengurus projek. Kemudian kita ada juga daripada pakar juga, pada Cik Muhammad Abdullah, insya-Allah, bagaimana nak menguruskan majlis, bagaimana nak belajar tentang protokol dan juga etiket. Tajuk yang sangat menarik. Jadi jangan lupa ikuti Hebah-Hebah rasmi di HDC, insya-Allah banyak sangat ilmu yang akan anda dapat sepanjang PK. Ni dah PK apa? PKPP, PK pemulihan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ke sekarang? Okey. So banyak tak ilmu dapat sepanjang PKPP? Banyak hikmah kan? InsyaAllah. Untuk itu, saya nak akhiri, saya nak tutup recording dulu.